الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan ahli jamaah sekalian, syukur Alhamdulillah pada malam ini kita dapat bersama lagi bagi meneruskan pengajian kita dalam kitab Taisir Al-Alam juzuk yang pertama muka surat 148. Malam ini kita akan teruskan huraian hadis yang ke-63. Sambungan pada malam ini ma yu'khazu minal hadis min ahkam. Apa yang dapat kita petik daripada hadis ini tentang hukum hakamnya? 1. Jawazul azan li salatil fajri qabla dukhuli waqtiha. Pertama, diharuskan. Bukan wajib, diharuskan dia kata di sini azan untuk sembahyang subuh sebelum masuk waktunya. Itu azan pertama, ya tak? Jadi azan pertama kalau sekiranya Masjid Mekah Madinah kurang lebih sejam. Sebelum tu sejam, sebelum masuk waktu. Itu dia. Yang keduanya, jawaz ittikhazu mu'zinaini li masjidin wahid. Harus bagi sebuah masjid itu untuk melantik 2 orang tukang azan. Boleh. Contohnya dalam hadis yang kita sebut minggu sudah, seorang nama Bilal bin Rabah dan seorang lagi Abdullah ibn Ummi Maktum di zaman Nabi. Kemudian azan wa yakunul azan kullun minhuma waqtu ma'lum. Tetapi di sini dia kata azan itu sama ada azan pertama atau azan kedua mestilah muazzin yang maklum, muazzin yang tertentu. Ini takut keliru. Contohnya tak? Contohnya zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pakana Bilal yu'azzim li salatil fajar qabla tulu'il fajar. Jadi Bilal dia azan pertama. Azan pertama, dia tidak pindah pada azan kedua. Kemudian Abdullah ibn Ummi Maktum dia azan masuk waktu. Apa sebab dia jadi begitu? Supaya jangan keliru. Ini azan siapa? Azan Bilal. Ini azan siapa? Jadi senang kita kata azan pertama atau azan kedua. Tapi kita ni kadang-kadang bertukar-tukar lah kan? Walau bagaimanapun, tak apalah. Jangan keliru lah. Kita sekarang ni tak apa nak keliru sangat. Kita ada jam. Azan pertama kita tengok jam. Baru pukul 5. Azan pertama. Sebagai contoh. Yang ketiganya, harus melantik seorang muazzin ataupun tukang azan walaupun dia buta. Buta. Abdullah ibn Ummi Maktum ini buta. Itu dia, buta. Rajulun a'ma, seorang lelaki yang buta. Yang keempat, istihbab tanbih ahlul balad atau al-mahallah ala iradatil azan qabla tulu'il fajar.
Apakah tujuannya tuan-tuan dan puan sekalian? Azan pertama tu apa tujuan dia? Tujuan dia untuk memperingati ataupun menggerak, kita kata menggerak pun boleh juga. Penduduk setempat untuk bangun, menyediakan diri pergi menunaikan solat subuh. Sebab itu dikatakan sama ada sejam atau setengah jam, paling kurang pun setengah jam lah. Hatta yakuna ala basirah, sehinggalah orang dah bersedia untuk nak ke masjid bila azan kedua. Yang kelimanya, azan ada muazzin yang kedua, mestilah di azan, kumandangkan azannya itu setelah naik fajar. Fajar sidik, bukan fajar kazib. Yang keenam, dia kata sini digalakkan. Istihbab ni saya guna perkataan digalakkan lah. Nak kata sunat pun dia tidak disebut sebagai sunat. Digalak daripada habbaba, suka, disukai, digalakkan. Dia kata adamul kafi 'anil akli wasyurbi liman arada siyam hatta yatahaqqaqa tulu'ul fajr. Ini satu hukum. Digalakkan tidak berhenti daripada makan dan minum bagi siapa yang ingin berpuasa. Ni makan sahur lah ni. Bagi siapa yang ingin berpuasa sehinggalah memastikan dia berhenti tu sehingga pastikan bahawa naik fajar. Maknanya bila naik fajar baru berhenti. Itulah maksudnya. Wa alla yumsik qabla zalik, dan tidak semestinya berhenti makan. Berhenti makan ni dengan arti kata menghukumkan mesti berhenti makan sebelum naik fajar. Itu tak kena. Tak? Fi qouli ta'ala fakulu washrabu, makan dan minumlah sehingga naik fajar. Al-ibahah wal i'lam bimtidadi waktu sahur ila hadzal waqt wa sayati insyaallah. Jadi kita nak bahaskan masa, dikatakan kalau dalam konteks sekarang ini dinamakan dalam takwim tu, tuan-tuan tengok 10 minit sebelum itu disebut masa apa? Imsak, ada. Tapi dalam konteks negeri Perlis ni tidak ada imsak. Sebab apa yang kita baca tadi ni, dia kata istihbab adamul kafi 'anil akli wasyurbi liman arada siyam hatta yatahaqqaq tulul fajr, sehingga naik fajar. Itu dia. Tapi tuan-tuan dan puan sekalian, kita akan bincang secara lebih khusus wa sayati insya-Allah dalam bab puasa nanti. Baru kita nak bincang. Ada tak waktu imsak tu? Itu dia ya. Yang ketujuh, fihi jawaz, yang ketujuhnya harus beramal dengan khabar wahid. Khabar wahid ni silsilah hadis lah, sanad hadis dengan khabar wahid iza kana siqah ma'rufa. Kalau sekiranya walaupun seorang, kalau ada siqah mana ada kepercayaan kepada dia, tak pernah tipu, tak pernah bohong dan sebagainya, dia pun terkenal, boleh digunakan pakai hadis itu. Itu dia. 7 perkara yang kita dapat petik daripada hadis yang ke-63. Sekarang ni tuan-tuan dan puan sekalian, kita nak masuk hadis yang ke-64. Al-hadisul rabi' wal sittun, hadis yang ke-64. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza sami'tul muazzina faqulu misla ma yaqul. Mana? Jika kamu dengar suara orang yang azan daripada mula sampai habis, faqulu misla ma yaqul, hendaklah kamu kata bagaimana dia kata. Apa kata itu? Jawab azan tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian yang lain pun sama juga, sampai seterusnya. Baik, kita akan lihat seterusnya ya.
Makna ringkas. Tadi matan, baru matan hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'atul muazzin tadi ni lis-salah fa'ajibuh." Jika kamu dengar seorang tu azan untuk sembahyang, maka hendaklah kamu jawab. Fa'ajibuh, jawab azan. Ini hadis mengenai dengan jawab azan. Bi an taqulu misla ma yaqul, iaitu dengan cara kamu kata sebagaimana dia kata. Daripada mula Allahu Akbar sampailah habis. Itu asal di sini. Fahina ma yakbar, bila dia Allahu Akbar, kamu pun Allahu Akbar. Wahina ma ya'ti bi syahadatain, bila dia pun asyhadu an la ilaha illallah, begitu juga asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu, fa'atau bihi ma ba'dah. Lepas itu kamu pun jawab macam tu juga. Fa innahu yahsul lakum minnam sawa, kamu akan dapat pahala ma fatakum min sawabit ta'zin allazi jahazahu al-muazzin. Rupanya kita akan dapat pahala kita jawab itu. Pahala macam mana orang yang azan itu. Wallahu wasi'ul 'ata. Allah lah yang amat luas pemberiannya, dia boleh bagi pahala. Mujibud doa, yang dia jawab segala doa. Tuan-tuan dan puan sekalian, nak berbuk jadi muazzin pun susah juga. Jawab azan. Dia kata, kita pun kata. Nampak tak? Walaupun kita bukan tukang azan, kita jamaah biasa saja, tapi kita dapat pahala. Ini kita nak ni. Ma yu'khaz minal hadis minal ahkam. Kita nak masuk mengenai dengan hukum hakam daripada hadis ini. Satu, masyru'iyatu ijabatul muazzin bimisli ma yaqul. Pertama, disyariatkan kita jawab azan sebagaimana yang dia kata. Hadis tadi tak? Wa zalika bi ijma' al-ulama. Ini adalah ijma' ulama. Sepakat alim ulama mengatakan itu dia cara jawab azan yang ada dalam hadis ini. Yang keduanya dia kata, seseorang yang akan menjawab azan ba'da intihai al-muazzin minal jumlah liqaulih, hendaklah selesai dia dulu. Selesai dia dulu. Allahu akbar, Allahu akbar. Selesai baru kita jawab. Faqulu li'anna ilgha' litartib. Wa qad asara bizalik fi ba'd al-ahad. Dalam hadis yang lain menceritakan bahawa kita jangan kita selang jauh sangat. Mana dia habis saja terus kita sambut. Itu maksudnya. Ya. Minha marahu Nasa'i, ada hadis lain yang memesan kita, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqul kama yaqulul muazzin hina yaskut. Ini Nabi sendiri. Nabi sendiri bila dia dengar azan, sebaik saja muazzin itu, tukang azan itu berhenti, dia pun jawab. Jadi kita macam tu juga. Dengar dulu, dia berhenti, kita jawab. Hina yaskut. Yang ketiga, ada yujib al-azan muazzin tadi ni fi kulli ahwalihi illam yakun fi khala' aw ala hajatih. Jawab azan ni tak kira kita duduk di mana. Di mana saja kita duduk kecuali dua tempat. Iaitu khala'. Khala' tu tempat buang najis. Dan satu lagi ala hajah. Ala hajah ni kita katakan ketika kita menunaikan hajat dengan isteri lah, itu maksudnya. Li'anna kull Karena apa? Karena azan itu sendiri dinamakan zikir. Bila zikir di mana saja boleh kita sebut. Tak? Hatta la yubit pawati sababi. Janganlah kita tak jawab azan. Kita duduk di luar masjid ke, duduk di atas jalan raya ke dan sebagainya. Kalau sekiranya azan untuk suara asal dengan pembesar suara, kita jawab. Tapi kalau sekiranya rakaman, rakaman bukan pembesar suara asalnya, dia rakam. Yang tu di istilah ulama, saya banyak berjumpanya, kita tak perlu jawab sebab rakaman.
Contohnya salam, sama juga. Kita dengar salam daripada orang dalam TV, dalam radio. Kalau salam tu direct, broadcast dengan kita, kita kena jawab lah. Tetapi kalau sekian rakaman, ini yang dipertikaikan, tak perlu kita jawab. Macam berita tu direct tu. Ya? Kalau sekiranya rakaman, tidak. Keempat, zahir daripada hadis ini, tuan-tuan dan puan sekalian, dia kata sini, an-sami'a yujibul mu'zin bimisli ma yaqul fi kulli jumlatil azhan. Zahir hadis ini memberitahu kepada kita cara kita nak jawab azan macam mana yang dia kata. Termasuklah perkataan-perkataan lain selain daripada yang mula saya sebut tadi. Cuba kita lihat balik sini, ya tak? Wallazi 'inda jumhur ulama, menurut pandangan jumhur, majoriti, kebanyakan ulama mengatakan bahawa jawab azan la haula wala quwwata illa billah. Ini nampak tak? Ada pandangan lain daripada jumhur ulama mengatakan bila muazzin tu kata hayya 'alas salah, kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Tapi mengikut zahir hadis ini, kita pun kata hayya 'alas salah juga. Maknanya dua-dua boleh pakai. Tak? Wa hayya 'alal falah pun sama juga, la haula wala quwwata illa billah. Ataupun kita kata hayya 'alal falah juga. Dua-dua cara. Kama warada fi sahih Muslim an Umar bin Khattab minhu. Ini adalah hadis lain yang diriwayatkan oleh Umar bin Al-Khattab. Summa qala hayya 'alas salah, qala la haula wala quwwata illa billah. Summa qala hayya 'alal falah, sama juga la haula wala quwwata illa billah. Baik. Jadi tuan-tuan boleh pilih. Katalah payah sangat nak kata la haula wala quwwata illa billah ni. Kata bagaimana dia kata. Dia pun hayya 'alas salah, kita pun hayya 'alas salah. Dia hayya 'alal falah, kita pun hayya 'alal falah. Perlahanlah. Itu dia. Baik, wa li anna al-hayla'ah la tunasibu sami' wa innama alladhi yunasibuhu al-hawqalah. Fahinama da'ahumul muazzin ajabu biqaulihim, bila orang yang azan tadi dia kata hayya 'alas salah, hayya 'alas salah dia, mari kita menunaikan sembahyang. Itu asal dia. Hayya 'alal falah, mari kita ke arah kejayaan. Jadi munasabah itu dia kata, kita janganlah kata begitu. Sebab kita kata begitu, tak gunalah kita kata perlahan. Dia kata kuat, hayya 'alas salah, sedangkan kita jawab hayya 'alas salah. Perlahan saja. Orang tepi kita pun tak dengar. Jadi tidak munasabah lah yang dikatakan hayya tadi ni. Maka yang munasabahnya ialah la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan Allah. Orang nak datang tak datang tu kena Allah. Nak masuk hidayah taufik kepada dia. Ai bi ma'unatihi wa ta'yidihi yakunu maji'ana lis-salah wa qiyamana bih. Jadi dengan kerana Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kita azan dan menggerakkan hati kita sehinggalah kita bergerak ke masjid untuk menunaikan solat berjemaah. Itu dikatakan hayya 'alas salah tadi ini la haula wala quwwata illa billah. Sebab itu tuan-tuan, khasnya muazzin dia kena berhenti sekejap, mana? Kena berhenti sekejap untuk membolehkan orang jawab azan. Jangan repeat, jangan terus menerus. Tapi ingat, dia kena ada kalimah tarjih. Kemudian kita beralih ke kanan, balik kiri. Itu masalah juga untuk membolehkan orang jawab. Faedah. Sebagai sambungan lagi, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam sahihnya, Sahih Bukhari, daripada Jabir bin Abdullah
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi kata dalam hadis ini, man qala hina yasma'un nida, siapa yang baca, baca dia, kita baca doa ya, ketika dia sudah mendengar azan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmuda alladhi wa'adtah. Ada yang kalau kena sambung mahmudan alladhi wa'adtah. Ada. Takat tu saja. Innaka la tukhliful mi'ad tidak disebut dalam hadis ini. Siapa yang baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah sampailah mahmudan alladhi wa'adtah ini, apa yang dia dapat? Halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka jelaslah kata Nabi SAW, dia akan dapat syafaatku pada hari kiamat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita inginkan syafaat Nabi SAW di hari kiamat kelak, kita doalah doa ini. Ya. Semua orang boleh ya, ikut radio, TV dan sebagainya, dah boleh pun. Baik. Kita belajar ni hadis. Hadis ni tuan-tuan dan puan sekalian, kalau fiqh kita tak sebut, sebab fiqh ni kita belajar umur 6-7 tahun dulu. Kita ambil hadis ini, kita nak pastikan balik yang mana amalan-amalan kita bertepatan dengan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hujah kita. Sebab hujah. Doa ni kita berdoa lama dah. Tapi mungkin kita tak berjumpa halat lahu syafaati yaumul qiyamah. Itu maksud saya nak. Kemudian kita pindah tuan-tuan dan puan sekalian. Kita pindah ke mana? Pindah ke tajuk baru, bab istiqbalul qiblah. Bab menghadap kiblat. Ini pun ada hadisnya. Membahaskan baik, mukadimah dia apa dia? Dia kata kiblat umat Islam ialah Ka'bah al-Musharrafah. Ka'bah al-Musharrafah. Sebab itu tuan-tuan dan puan sekalian, bila seseorang itu nak buat rumah, nak buat tapak rumah, carilah kiblat ke busalat wahyi, carilah arah kiblat, letak elok-elok supaya dia menghadap kiblat. Jangan serong ke, jangan mana. Ada serong ke kanan ke. Bila tetamu datang rumah kita nak sembahyang, mana arah kiblat? Dia kata sengit kiri sikit, sengit kanan sikit. Jangan. Kalau kanan, dia boleh pergi ke Baitul Maqdis. Kalau kiri, dia boleh pergi ke Yaman. Tak? Kita jauh, dekat 8,000 km. Jadi biarlah tepat. Sekarang ni tuan-tuan dan puan, dalam handphone kita tu ada dah dibuat kiblat. Kita boleh cari. Cari hak yang paling tepat dia tunjuk tu. Kita pergi ke mana-mana pun kita tengok yang tu. InsyaAllah tak lari. Tak lari. Jangan kita sengit kanan sikit, kiri sikit. Itu kita tak mahu. Kalau kontraktor tu tak faham arah kiblat, dia buat ikut dan dia. Kadang-kadang rumah tepi jalan, dia nak ikut selari dengan jalan. Itu dia. Rumah dengan bendang, dia nak ikut selari dengan bendang. Tak semesti kiblat. Buat lain. Bagi menghadap kiblat. Senang. Allati ya'unwanu tauhidihim wahdatihim wa mutajir adharihim. Karena apa? Karena kiblat tadi ni, unwan, tempat kita nak taujih, kita nak tumpukan wajah kita ke situ. Satu kesatuan kita ke situ semua. Ya tak? Kita nak tengok kan, nak apa kan, semua kita situ. Wa multaqat qulubuhum, bagaimana pula hati kita akan satu bila kita dah jasad bersatu ke arah satu, maka hati kita pun bersatulah. Arwah, dan begitu juga
jiwa kita. Wa qad ja'alallahu hadzal Ka'bah qiyaman linnas. Allah Subhanahu wa taala menjadikan Kaabah ini qiyaman linnas, untuk manusia menghadap kiblat sebagai Kaabah. Bi ahwali dinihim wa dunia. Bukan saja Kaabah ni tuan-tuan dan puan sekalian untuk sembahyang, seolah-olahnya untuk segala-galanya dalam urusan agama kita, dalam urusan dunia kita. Keamanan kita ketika kesusahan dan sebagainya. Yazillu fi dhilliha tama'ninah wal amn wal iman. Kaabah tu tuan-tuan dan puan sekalian ada nilai-nilai tamakninah, al-amn wal iman. Selama ini kita tak pernah pergi ke Mekah lagi. Duk sembahyang menghadap kiblat, itu dia arah kiblat. Tiba-tiba kita pergi ke sana. Bagaimana perasaan kita? Menangis kita. Bukan menangis tu apa? Menangis itu itu dia tamakninah kita, al-amnu kita, al-iman kita. Barulah terasa, oh inilah iman aku duduk di sini, semayang di sini dan sebagainya. Dan begitu juga Kaabah wa baqa'uha tahujju wa tuzaru wa alamatu baqa'id din wal qiyamih. Begitu juga Kaabah itu ialah tempat kita mengerjakan haji dan umrah. Itu dia. Wa kana Nabi alaihi salatu wasallam qabla al-hijrah yastaqbilul Ka'bah wa Baitul Maqdis ma'an 'ala al-masyhur. Sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah, dia menghadap ke mana? Dia menghadap Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu di mana? Masjid Al-Aqsa sekarang. Masjid Al-Aqsa sekarang. Itu dia. Itu masyhur mengatakan. Falamma haja ila Madinah. Setelah baginda sallallahu alaihi wasallam berpindah daripada Mekah ke Madinah. Wa fiha al-yahud, banyak orang Yahudi. Iktasara al-istiqbal Baitul Maqdis 16 syahra. Sebaik saja baginda sampai ke ke Madinah, baginda juga diperintahkan supaya menghadap ke Baitul Maqdis. Sedangkan orang Yahudi menghadap Baitul Maqdis. Selama mana? Selama 16 syahran, selama 16 bulan. Wa kana yatashawwaqu ila istiqbalil qiblah. Nabi ni bila dah dicemar, dikata oleh Yahudi, agama kamu sama dengan kami lah, kami menghadap Baitul Maqdis, kamu pun semua. Nabi rasa supaya Allah Subhanahu wa taala pindah cepat-cepat. Kiblat umat Islam ini jangan sama dengan kiblat orang Yahudi. Itu dia makan yatashawwaq ila istiqbalul Ka'bah, supaya diarah menghadap Ka'bah. Itu dia. Asrafa buq'ah 'alal ard. Kenapa? Mekah tu asraf buq'ah 'alal ard. Tempat yang paling mulia sekali di atas muka bumi ialah di Mekah. Tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian kesan Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Ibrahim, yang Ismail, tempat itu Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Kan Ibrahim ni perintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anaknya mendirikan Kaabah. Kemudian selepas itu dia Nabi disuruh pindah daripada Mekah ke Madinah, apa semua daripada wastiqbalul qiblah fis salah sabiq fil kitab was sunnah. Arahan memindah kiblat daripada Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ni, ke kiblat ataupun ke Kaabah ini ada dalam Quran dan hadis. Ada. Jadi sebab itu dikatakan bahawa ini adalah menjadi syarat bagi kita untuk mendirikan solat mesti menghadap Kaabah. La tasih bidunihi illa 'indal ajzi. Kecuali kalau sekiranya kita duduk satu tempat tidak dapat nak kesan mana satu Kaabah. Belah mana Kaabah? Masuk lautan. Busalah Bahriyah tak ada.
Alamat-alamat yang kita nak tahu, matahari ke, bulan ke, semua tak tahu. Ihtijah. Masing-masing buat isytihad lah. Allahu Akbar. Belah mana kena isytihad dia tu, itulah Allah buat sementara. Ya tak? Aun nafilah, ataupun kita dalam keinderaan, atas keinderaan. Ala dabah, atas keinderaan yang sedang berjalan. Kama sayati bi hadzal ahadits, sebagaimana hadis-hadis yang akan kita sebut ni insya-Allah ya. Baik, kita cuba masuk hadis yang pertama. Al-hadisul khamis wa situn, hadis yang ke-65. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Daripada Abdullah bin Umar. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusabbihu ala zahri rahilati haitsu kana wajhuhu yumi'u bi ra'sihi wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia duduk di atas keinderaan dia, dia menghadap di wajah dia ke arah yang mana keinderaan berjalan lah. Ya tak? Dia pun tunduklah kepala dia. Rokok sujud di situ lah. Wa kana Ibnu Umar, begitu juga Ibnu Umar. Itu asal hadis ini. Kemudian wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, kana yutiru ala ba'iri. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat witir di atas keinderaan dia. Dan riwayat Muslim pula mengatakan ghair annahu la yusalli 'alaiha al-maktubah. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak salat fardu di atas kenderaan. Hak cerita tadi ni dia sembahyang sunat atas kenderaan. Walil Bukhari, dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Bukhari, illal fara'id. Nabi sembahyang sunat atas kenderaan kecuali sembahyang fardu dia turun. Itu matan hadis. Baik. Tuan-tuan dan sekalian, kita terus masuk makna ijmali, makna ringkas dulu. Al-ghalib fi syariah, kebiasaannya menurut syariat Islam, tuan-tuan dan sekalian, salat al-fariḍah wa salat al-nafilah tashtarikana fil ahkam. Sama ada sembahyang fardu ataupun sembahyang sunat, dua-duanya sama hukum hakamnya. Sama. Termasuklah menghadap kiblat. Wa hadha huwal asl. Ini asal usulnya. Syariat Islam mengatakan demikian. Pama wara fi ihdahuma min hukmin fa huwa lahumā sawā'. Hukum hakam apa? Sama. Rokok, sujud, tahiyat dan sebagainya itu semua sama. Walakinnahu yujadu ba'dul adillah allati tahussu ihdahuma bi hukmin dunal ukhra. Kecuali di sana ada hukum tertentu yang disebut secara khusus, sembahyang fardu begini, sembahyang sunat begini. Ya tak? Kalau ada disebut, kalau tak disebut sama. Wal ghalib, biasanya, kebiasaannya di antara perbezaan antara fardu dan sunat itu takhfif al-ahkam bin nafilah dunal fariḍah. Dia akan meringankan sikit, memudahkan sikit hukum hakam tentang salat yang sunat tadi ni berbanding dengan fardu. Biasanya begitu. Wa min zalik, dengan demikian, hadzal hadis al-ma'na, inilah hadis yang kita baca tadi. Baik, seterusnya dia kata, fa innahu lamma kana al-matlub taksiru nawafil salah. Oleh kerana sembahyang sunat digalakkan lebih banyak daripada fardu. Betul tak? Lebih banyak tak daripada fardu? Termasuk rawatibnya, termasuk qiyamul lail lagi, termasuklah tahajud, isyraq dan sebagainya, duha. Maka diringankan sembahyang itu, diperbolehkan untuk kita ringankan. Contohnya sembahyang atas kenderaan menghadap belah mana kenderaan sedang berjalan. Itu makna khaffafa fiha. Sebab sembahyang sunat ni banyak. Bahkan sallallahu alaihi wasallam yusalliha fi safar. Maka dengan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang sunat ketika dia musafir di atas kenderaan dia.
Haitsu tawajjahat bihi, di mana keinderaan itu menghadap, situlah dia menghadap. Walaupun kalau kita sekarang ni belah matahari naik ataupun belah hulu, belah mana utara selatan, di situlah baginda sallallahu alaihi wasallam menghadap. Boleh tak? Naik unta ni lebih kurang naik motor lah. Boleh tak? Katalah kita naik belakang. Aku duduk belakang, aku nak sembahyang sunat. Engkau bawa lah motor, aku nak beralih belakang. Boleh tak beralih? Tamu tu pun tak boleh. Jatuh. Boleh tak? Begitu juga kenderaan. Begitu juga kuda, unta. Walau lam takun tijahul qiblah, walaupun tidak menghadap kiblat, yumi bi ra'si isyarah ila rukuk sujud. Baginda isyarat saja kepala dia, rukuk sikit, sujud rendah daripada rukuk. Itu atas kenderaan. Kenderaan di sini tuan-tuan dan puan sekalian, kalau zaman Nabi unta ataupun kuda ataupun keldai atau himar. Kita sekarang ni biasanya kereta lah. Motor macam mana? Kita nak lepas tangan motor tak? Boleh? Orang belakang boleh lah. Tukar. Orang malah kau yang dulu duduk belakang ya, lepas tu aku pula. Tak? Tukar driver. Berhenti lah. Tempat berhenti banyak tak? Wala farqa bai an takuna nafilan mutlaqa, sama ada sembahyang sunat tu mutlak. Sunat mutlak ini tuan-tuan dan puan sekalian, macam kita duk buat sebelum Isyak 2 rakaat, sebelum Maghrib 2 rakaat, sebelum Asar 2 rakaat. Dia sunat mutlak tu, bukan qabliyah. Sebab tidak ada qabliyah sebelum tu, mutlak nama dia. Kalau tuan-tuan nak sembahyang Isyak nanti mutlak. Allah sunat mutlak. Maghrib tu Allah mutlak. Kecuali yang baru masuk dalam masjid, sunat apa? Tahiyat masjid. Ya, biasalah tu. Baik. Au rawatib. Rawatib sama ada qabliyah atau ba'diyah. Minas salawati zawatul asbab, ataupun semua-semua lain yang ada sebab. Masuk dalam masjid, tahiyah masjid. Itu sebab lah tu. Apa lagi? Misal kata ambil wudu, masuk dalam masjid, aku nak sembahyang sunat wudu. Sebab wudu. Gerhana bulan, gerhana matahari. Sebab gerhana bulan, gerhana matahari. Itu sebab dia. Ada sebab. Jenazah contohnya. Sebab dia tu. Dengan demikian, kana yusalli ala rahila akadun nawafil wa al-witr. Kebanyakannya baginda sallallahu alaihi wasallam sembahyang di atas keinderaan tadi ini, dia buat satu witir. Witrun ni maknanya witrun ni asalnya satu. Tapi witir kalau 3 tu witir juga. Tapi satu asalnya witrun satu. Adapun sembahyang yang fardu, salawatil maktubah, fawquha qalilun la yashkul musafir. Oleh kerana masanya sikit sangat, waktu zuhur sikit sangat, waktu sembahyang zuhur. Bukan waktu sembahyang tu luaslah, panjanglah. Sembahyang zuhur itu pendek saja berapa minitnya. Begitu juga sembahyang asar. Sembahyang maghrib lagilah pendek, subuh lagilah pendek. Sebab tu dia kata, yajib al-i'tina biha wa takmil liha. Maka dengan sebab itu disuruh sembahyang secara sempurna. Turun di atas kenderaan, ambil tempat sembahyang secara sempurna. Sebab sunat ni banyak, fardu sikit. Itu dia kata sini. Faliza la tasihhu ala rahila illa 'inda dhururah. Kecuali sembahyang fardu pun kecuali ala dhururah. Dhururat. Kita pergi Mekah, naik kapal terbang. Waktu balik dia akan kena waktu subuh. Tu sembahyang atas kapal terbang. Tapi tuan-tuan boleh sembahyang. Tapi bukan ramai lah. Seorang-seorang tu boleh pergi tempat-tempat tertentu. Ada boleh. Boleh buat tamak. Rokok, sujud apa semua. Boleh. Kalau kapal terbang tu nak balik, kita menghadap belakang kapal terbang. Kalau kapal terbang nak pergi, kita menghadap sebelah depan kapal terbang. Itu kiblat tu. Tapi atas kapal terbang ada tunjuk ke tak? Arah kiblat tu ada tunjuk dalam TV dia tu. Skrin tu ada tunjuk. Lagi mudah.
Itu dia. Ahkam, hukum hakam yang akan kita petik. Masa pun dah masa cerah. Satu, dia kata, jawaz salatun nafilah fi safar ala rahilah. Harus sembahyang sunat di atas kenderaan kita ketika bermusafir. Sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar. Yang dikuatkan lagi dengan riwayat yang kita baca tadi. Yang keduanya, menurut pandangan Imam Ahmad, Abu Saur menghadap kiblat ketika kita naik atas kenderaan, kalau boleh waktu Allahu Akbar itu saja. Kemudian wazalika li hadis Anas, berdasarkan hadis Anas, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yatatawwa fi safar istaqbala binaqitati al-qiblah summa shalla haitsu wajahu rikabuhu wa zahirul hadis al-umum. Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun dia nak sembahyang sunat atas kenderaan, dia suruh unta dia tu berjalan arah kiblat dulu. Arah kiblat dulu. Bila dia Allahu Akbar apa semua, lepas tu ikut suka unta dia nak ke mana. Jangan dia beralih ikut kiblat, tak payah dah. Sampai beri salam. Jelas tak? Macam tu lah. Dulu ni orang pergi kapal laut tak? Orang pergi kapal laut, ada tempat sembahyang dia bulat. Masa dia nak takbir tu, ikhram tu, dia sama-sama kena ikut kiblat. Lepas tu kapal tu kona, jangan beralih dah kita. Kapal kona kanan, kita pun nak beralih kanan, tak boleh tak payah. Teruskan sampai pergi salam. Ini yang dikatakan, wazalika dikatakan oleh hadis Anas ini, iza arada an yatatawwa fi safar istaqbal binaqatihi al-qiblah tadi ni. Mula-mula yang menghadap kiblat, lepas tu ikut suka. Ya tak? Itu dia. Tapi kalau padang pasir ni, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin sudah ada sembahyang tu, barulah kuda dia nak kona. Tak macam kita sini. Banyak kona tak? Nak potong orang pun kena sikit. Nak ponti, kona sikit. Ada. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kemudian yang ketiga, harus sembahyang fardu di atas kenderaan bila darurah, dengan tidak ada darurat. Sebagaimana ulama mengatakan li alla yafutu al-istiqbal fa inna yafutu zalika huwa ar-raqib. Dia kata apa? Ada ulama mengatakan, kalaulah kita nak tinggalkan sembahyang ini habis waktu, kita sembahyang juga walaupun darurah dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Jadi untuk malam ini tuan-tuan dan puan sekalian, wallahu alam, sekian inilah dulu, dan insya-Allah kita akan sambung minggu depan. Yang baik yang benar daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah silap daripada kemahan saya sendiri. Sama-samalah kita akhiri pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.